Baiklah, kembali kita di Malaysia hari ini 8.53 minit pagi untuk siaran 20 April 2020. 4 hari lagi menjelang Ramadan. Pastinya pelbagai persiapan yang dilakukan oleh setiap individu termasuklah bagaimana diet pemakanan anda untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Jadi kita terus bersama dengan pegawai dietetik Liana Naha. Seperti biasa yang kini akan ber-FB live bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat pastinya. Diet jaga. Sihat Alhamdulillah setakat ini. Okey Liana, apa yang ingin kita kongsikan hari ini bersama dengan penonton pastinya tentang diet pemakanan. Menjelangnya Ramadan ni pastinya antara yang kita nak jaga adalah keadaan badan, kesihatan dan juga bagaimana kita nak menghadapi beberapa jam. Sebab PKP ni beberapa jam tu dihabiskan di hadapan peti sejuk sahaja. Setiap kali 5 minit buka peti sejuk. Macam mana untuk mengawal segalanya? Mungkin boleh dikongsikan terlebih dahulu. Silakan. Okey, kita tengok sepanjang PKP ni memang tak asing lagi lah. Bila duduk di rumah, yang saya tengok dekat media sosial, kalau tak bersenam, ada kemas rumah, kan? Ada yang jadi cikgu untuk anak-anak. Tapi yang paling kerap adalah memasak. Macam-macam resepi kan kita tengok kan. Jadi bila memasak ni, of course yang saya takutnya in terms of kita punya pengambilan makanan. Jadi kat sini saya nak share sikit macam mana kita nak mengenal pasti sama ada kita perlu atau tidak perlu untuk makan pada waktu-waktu yang tertentu. Sebab kita sebenarnya ada berbagai faktor ya. Contohnya bila kita rasa lapar, kita kena kenal pasti. Adakah kita rasa lapar ataupun kadang-kadang dahaga pun boleh menyebabkan kita rasa simptom lapar tu juga. Jadi lagi satu contoh kalau misalnya kita kena kenal pasti keinginan ataupun craving. Keinginan ni yang kita kata kita rasa nak makan sesuatu benda tu disebabkan faktor emosi, fisiologi. Jadi kita rasa stres duduk di rumah. Media sosial kan, tengok-tengok gambar. Betul. Jadi ini yang lagi satu adalah desire, kehendak. Kehendak untuk kita makan sesuatu benda tu walaupun kita tak rasa lapar pun waktu tu. Jadi desire dengan craving ni tadi sangat-sangat bahaya kerana kita mungkin akan mengambil makanan tu dengan lebih banyak daripada sebelum ini. Sebab Anim, saya nak share lah. Kalau misalnya contoh kan, sebelum ni kita makan 1,500 kalori sehari. Tapi musim PKP ni, kita makan 2,000 kalori. Aduh, saya terasa dah. Saya dan Ellie kat sini studio terasa pula. Bila bertambah 500 kalori tu, kita boleh naik berat badan lebih kurang 0.5 hingga 1 kg dalam masa seminggu saja. Punyalah puas diet kan sebelum PKP. Betul. Jadi itu yang kita bimbang, tabiat makan semasa PKP ni yang kita perlu kenal pasti sama ada kita perlu atau tidak makan. Jadi tips-tips yang saya boleh bagi adalah of course kita kena pastikan kita makan mengikut jadual makan. Ada makan sarapan tengah hari, minum petang, makan malam. Jangan asyik makan tak berhenti-henti kan. Lepas tu kita kena ikut konsep suku-suku separuh tu semula. Tengok pinggan kita sama ada seimbang atau tak seimbang. Dan pastikan stok makanan di dalam peti ais tu semua stok yang jangan yang kalori tinggi semuanya. Mesti ada buah-buahan, mesti ada sayur-sayuran supaya apa yang kita lihat itu yang kita akan makan. Betul kan? Maknanya masa restock barang-barang tu hendaklah betul-betul prihatin dan juga betul-betul teliti untuk mengira kalori juga berada dalam peti sejuk itu. Okey, selain daripada itu, mungkin Liana boleh kongsikan juga mereka yang menghadapi bulan Ramadan ni pastinya sedikit berbeza sebab masakan akan mungkin 90% tu akan masak sendirilah sebab kita tak tahu lagi bagaimana perjalanan SOP online bazar dan sebagainya. Tapi antara makanan-makanan ataupun menu kalau di musim PKP ni lagilah banyak dicipta, apatah lagi masa bulan Ramadan ni nanti. Kan bila dah masak tu takkan tak makan. Jadi antara menu-menu diet yang menyelerakan tapi mungkin juga boleh kita lakukan di bulan Ramadan ni. Okey, sebenarnya kalau bulan Ramadan ni kita tak pasti lagi mungkin e-bazar ataupun bukan ya. Tapi dari segi kalau e-bazar pun saya agak kurang sikit risau sebab dari segi kalau kita ke bazar, kita ada dua deria yang teransang. Misalnya contoh kalau kita e-bazar kita akan nampak dan kita akan bau.
Itu akan menambahkan lagi kita nak beli macam-macam Betul. benda. Tetapi mungkin ibazah, mungkin mata sajalah yang kita perlu kawal. Dari segi apa yang kita pilih untuk kita beli dalam ibazah itu tadi. Tetapi kalau di rumah, of course, konsep suku-suku separuh tu dah lengkap, which is kita kena pastikan apa yang kita masak tu lengkap dari segi sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, sumber sayurnya, dan portion tu kena jaga, jangan terlalu berlebihan. Jadi musim Ramadan ataupun bukan Ramadan pun konsep makan seimbang tu masih kita boleh apply, cuma mungkin membantu sedikit dari segi kalau misalnya sebelum ni waktu kita makan tu agak panjang kan, waktu siang tu, jadi mungkin sekarang ni hanya waktu berbuka tu saja kita makan dan ada waktu malam tu. Tetapi apa yang saya risau kalau yang bila musim PKP ni dia tidur lambat. Betul. Bila dia tidur lambat, tak apalah kalau nak buat qiyamul lail, nak buat tahajud semua tu, itu digalakkan. Tetapi dalam masa yang sama kalau dia makan juga, yang itu kita risau. Makan di tengah malam adalah kalau dah berjaga tu kan takkan tak lapar macam tu. Lagi-lagi kalau makan makanan yang tinggi lemak. Of course lah tengah-tengah malam kan kadang-kadang nak coklat lah, kek lah, aiskrim lah. Jadi yang itu kena jaga-jaga kerana kita kena ingat dia, dalam badan fisiologi badan kita, kolesterol ni dihasilkan dari dia ada dua faktor, makanan exogenous dan yang dihasilkan dalam badan endogenous. Ya, bila endogenous ni dia lebih kerap atau lebih tinggi dihasilkan di waktu malam, kolesterol tu. Jadi bila pengambilan yang agak tinggi di waktu tengah malam, maka ini akan memburukkan keadaan itu. Jadi kita kena berjaga-jaga, jangan makan tengah malam. Okey. Itu dia. Okey, last. Ini sebenarnya soalan peribadi. Bagi mereka yang hamil, maknanya wanita hamil ni ada yang setengah kata kalau betul-betul kuat, kondisinya membenarkan, bolehlah puasa dan sahur tu kenalah jaga makanan-makanan yang berkhasiat dan juga betul-betul dapat menahan membantu ibu hamil. Jadi nasihat daripada Liana sendiri, bagaimana dengan keadaan wanita hamil untuk berpuasa? Secara ringkasnya. Wanita hamil sebenarnya dia ada kelonggaran kan. Jika dia rasa dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Tetapi jika dia ingin berpuasa, of course kita galakkan untuk sahur itu wajib. Ya, sahur kena pastikan kita makan seimbang, kita kena ada konsep tadi, karbohidrat ada, sayur-sayuran ada, buah-buahan ada, dan sebenarnya kalau ikut requirement untuk orang yang berpuasa, hamil ni untuk berpuasa, dia ikut trimester. Kalau trimester kedua dan ketiga sahaja yang sebenarnya ada pertambahan kalori daripada kalori yang sebelum mengandung. Jadi bila kita ada pertambahan pun tak banyak sebenarnya, lebih kurang dalam 700 kalori macam tu sahaja. Jadi yang itu mungkin kita kena kerapkan sikit snacking masa waktu malam, masa selepas tarawih ke apa ke, untuk pastikan kita dapat supply simpanan makanan untuk kita berpuasa sepanjang hari. Jadi kena jaga minum air 8 gelas sehari, sebab orang ibu hamil kena cukup minum air supaya kita boleh tahan. Dan of course kalau misalnya kita rasa tak badan kita rasa tak sedap ke apa ke, boleh kita cek kita punya tekanan darah, kadar gula, untuk pastikan sama ada kita kena berbuka ataupun tak berbuka. Sebab ada orang dia rasa dia sihat tapi sebenarnya gula dah sangat-sangat rendah, jadi dia kena berbuka. Okey, terima kasih banyak-banyak Liana. Banyak yang dikongsikan hari ini, pelbagai kategori dan juga permasalahan tentang diet-diet yang perlu kita amalkan. Liana Hana, pegawai dietetik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jaga diri. Okey, itu dia bagaimana dengan persediaan diet pemakanan anda mungkin menjelang Ramadan ni sedikit berbeza, tapi bagaimanapun kekalkan suku-suku separuh yang dinasihatkan tadi dan juga pemakanan-pemakanan sihat.